Kini, pandemik COVID-19 membuatkan teknologi memiliki banyak kemajuan. Pandemik membuatkan banyak perkara berubah, salah satunya dalam hal bidang teknologi e-commerce yang semakin popular. Oleh itu, masyarakat perlu beralih kepada teknologi digital. Hal ini demikian kerana masyarakat membiasakan diri menghadapi COVID-19 dalam tempoh yang panjang. Jadi, penggunaan digital menjadi satu keperluan pada hari ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama saksikan dokumentari ringkas mengenai The World We Want. Heart of Digital ASEAN. Malaysia is committed to support digital investments as well as to develop, attract and retain world-class talent to power digital businesses in the country. We're among the first countries in Asia to deploy 5G network technology, the next-gen communications platform that offers increased bandwidth at much faster speeds. We also formulated the National Fiberization and Connectivity Plan to improve broadband quality and coverage, as well as reduce prices to ensure no community is left behind when it comes to high-speed broadband access. To support Malaysia's ambition in becoming a digital powerhouse, we have introduced new digital-first policies that drive investments into Malaysia's robust as well as versatile digital and tech ecosystems, while reinforcing the foundations that are already in place. Apa itu kewarganegaraan digital? Kewarganegaraan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberi pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Konsep kewarganegaraan digital ini diperkenalkan bagi mengetengahkan perilaku baik dan penetapan nilai murni serta kebertanggungjawaban dalam pengurusan dan penggunaan teknologi digital. Konsepnya merangkumi 9 elemen utama yang boleh diserap dalam perlakuan pengguna internet agar masalah seperti jenayah cyber dapat dielakkan. Antara elemen itu ialah akses digital, perniagaan digital, komunikasi digital, literasi digital, etika digital, undang-undang digital, hak dan tanggungjawab digital, kesihatan digital dan keselamatan digital. Dua elemen kewarganegaraan digital iaitu kesihatan dan etika digital telah dijadikan asas sebagai mewujudkan kesejahteraan cyber dalam negara. Oleh itu, hak digital adalah hak manusia untuk menjaminkan setiap warga negara dapat mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarluaskan media digital. Hak digital juga meliputi hak untuk mengakses, hak untuk bersuara dan hak untuk mendapat perlindungan. Manakala tanggungjawab kita sebagai warga negara adalah dengan menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, dengan menjaga keamanan negara serta menjaga perilaku moral dalam publik. Dalam era transformasi digital yang semakin terasa semenjak adanya pandemik ini, transformasi digital sendiri dipahami sebagai proses perubahan dari masa ke semasa berdasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan. Cabaran dan ancaman dunia digital pada zaman digital ini hampir keseluruhan kehidupan manusia adalah berkait dengan hubungan melalui jaringan internet yang menjadikan perkembangan sangat pesat. Negara maju terus mencatatkan pencapaian perkembangan komunikasi digital yang sangat progresif serta canggih bagi kemudahan rakyat dalam urusan harian mereka. Selain itu, ia juga memberi impak positif kepada pembangunan ekonomi. Korea
Selatan misalnya menjadi antara negara dengan bandar pintar yang mengaplikasikan teknologi digital dalam urusan harian rakyat, khususnya dalam pengangkutan awam, perniagaan, keperluan perkhidmatan sosial awam dan urusan transaksi wang. Perkembangan serupa juga lama-kelamaan akan tiba ke negara sendiri. Adakah nanti kita mampu mengharungi cabaran sebagai sebuah negara digital yang maju? Apakah cabaran yang menanti kita pada tahun baharu dalam perkembangan komunikasi digital? Baiklah, antara cabaran yang perlu diatasi dalam memperkasakan komunikasi digital adalah peningkatan jenayah cyber pornografi dalam kalangan remaja. Isu krisis jenayah cyber yang melibatkan seksual dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Menurut laporan dalam CyberSafe yang disediakan oleh Cyber Security Malaysia, menunjukkan 94% daripada kanak-kanak di negara ini terdedah dengan pornografi atas talian. Persoalannya, adakah ini semua berpunca daripada pihak kerajaan yang tidak menyekatlah membuat pornografi ataupun kejuan ibu bapa itu sendiri? Orang tu dah mula menggunakan aplikasi Bigo Live dan beberapa aplikasi yang dinamakan sebagai dating apps. Dating apps ni dia sebenarnya boleh menjurus ke arah pelacuran atas talian. Punca di sebalik kejadian ini tidak lain tidak bukan ialah ibu bapa itu sendiri. Kalau bukan kerana ibu bapa yang memberikan gadget kepada anak-anak, tidak mungkin anak-anak terjebak dalam kejadian teruk ini. Banyak menggunakan dating apps sebenarnya untuk mendapatkan income tambahan. Contoh, hari ini si A online menggunakan dating apps, dia menggunakan live cam online. Dan satu dunia boleh tengok dia live dalam aplikasi tersebut. Okey, makin ramai viewers, makin banyak token yang dia akan dapat. Dari segi token tu, selepas 1 bulan dia boleh convert into duit. Kes yang paling tinggi kita pernah dapat income dia adalah 1 hari $100 dia boleh dapat. Dia tak keluar rumah, duduk dalam bilik. Setiap hari dia akan habiskan masa dia at least 5 ke 6 jam untuk livekan diri dia. And then setiap orang yang view, the viewers akan start mula. Oleh itu, jenayah cyber pornografi ini merupakan ancaman dunia digital ke atas akhlak dan moral anak-anak remaja. Jika ibu bapa tidak memantau, ia akan menjadi duri dalam daging ke dalam kehidupan anak-anak pada hari ini. Cabaran kedua adalah transaksi dalam talian. Aduan mengenai transaksi dalam talian menunjukkan trend peningkatan dalam tempoh 5 bulan akhir tahun lepas, apabila 4,500 aduan direkodkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HAP. Antara aduannya ialah penipuan jual beli kenderaan secara atas talian, sehingga kini pihak KPDN-HAP menerima 18 aduan penipuan dalam pembelian kenderaan atas talian sejak tahun lalu. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlulah berhati-hati sebelum membuat pembelian atas talian. Pastikan anda memeriksa dahulu kekelinan barang serta kepastian barangan tersebut sebelum membuat sebarang transaksi. Ancaman digital seterusnya adalah serangan ransomware meningkat di Malaysia. Peningkatan sehingga 58% serangan ransomware di negara ini dan kebanyakannya disasarkan kepada peranti pintar milik peribadi. Malaysia antara negara yang dikesan paling banyak berlakunya serangan perisian hasad terbabit. Modus operandi serangan adalah fail yang disimpan di dalam komputer milik mangsa tidak boleh diakses lagi. Ia akan meminta pengguna untuk membayar sejumlah
semula data yang sudah dikunci. Serangan perisian jenis ini banyak berlaku kepada pengguna sistem operasi Android dan firma berkenaan, menasihati kepada orang awam supaya lebih berhati-hati, terutamanya ketika memuat turun sesuatu aplikasi. Serangan server ini tidak tertumpu kepada kaedah konvensional apabila sasaran diberikan kepada pengguna komputer sahaja. Sebaliknya, ia sudah berubah kepada peranti peribadi. Ia berlaku kerana hampir semua pengguna di negara ini memiliki peranti pintar untuk menggunakan peralatan itu untuk menyimpan data sensitif. Sebagai pengguna yang bijak, kita perlu berhati-hati dalam memuat turun sebarang aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam Google ataupun di dalam peranti anda. Ia supaya dapat mengelakkan sebarang virus ataupun serangan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab ke atas akaun pribadi anda. Ini akan menjejaskan kehidupan seharian anda. Seiring pemodenan dunia yang kita kecapi kini, negara Malaysia masih ketinggalan daripada negara Asia lain. Oleh itu, sebagai warga negara digital, kita perlulah bijak dalam merancang. Antara dunia digital yang boleh kita cipta di peringkat global adalah pertama adalah electro vibration atau kita dikenali sebagai teknologi auto vibrasi. Apa yang dimaksudkan dengan teknologi auto vibrasi? Sebagai contoh, adakah anda pernah terfikir semasa anda ingin membuat pembelian di atas talian, adakah anda dapat melihat baju tersebut? Jika anda ingin membuat pembelian, anda hanya dapat lihat hanya di atas skrin tetapi anda tidak dapat menyentuh. Jadi, dengan adanya vibration ini, kita dapat merasakan permukaan barangan yang kita ingin beli tersebut. Ini sangat canggih dan dapat menjadi satu revolusi di peringkat global, terutamanya dalam bidang e-commerce yang sangat memerlukan teknologi ini. Seterusnya, kita boleh mencipta mesin bantuan parking. Bagaimana perkara ini dapat diwujudkan? Seterusnya, kita dapat mewujudkan mesin bantuan parking kenderaan. Adakah anda pernah ataupun tidak mengalami masalah parking kenderaan, terutamanya pada kawasan yang agak sesak? Jadi, dengan penciptaan robot parking ini dapat membantu golongan yang memerlukan untuk parking dengan lebih selamat. Pengguna hanya perlu memuat turun aplikasi secara tidak langsung dapat menggunakan aplikasi ini. Jelaslah bahawa di masa hadapan, sektor swasta menjadi pemangking kepada inovasi dan produktiviti serta menjadi penggerak bagi golongan pekerja mencapai taraf hidup yang lebih selesa. Perubahan boleh dilakukan dengan menghapuskan halangan bagi individu dan syarikat dalam menjana ekonomi dan menggalakkan inovasi dan aplikasi teknologi digital bagi meningkatkan persaingan dalam pasaran dan juga dapat menggalakkan pelaburan yang sihat. Oleh itu, dengan adanya teknologi yang berkuasa tinggi, ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Malaysia dan menjadikan warga negara Malaysia sebagai warga negara digital yang sangat baik.